Hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Abdullah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, diiringi yang berbahagia Datuk Dr. Roslina binti Nazmi, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi, dan yang berusaha Puan Norizan binti Arifin, Penasihat Undang-Undang. Para hadirin sekalian, dimohon untuk terus berdiri bagi nyanyian lagu Negaraku dan JPE terbilang. Hadirin sekalian dipersilakan duduk. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada 3 anggota polis bantuan yang telah menaikkan bendera, iaitu Korporal PB Hazliza binti Razali, Korporal PB Hasmariza binti Hamad dan Lance Korporal PB Idariani binti Mahtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Abdullah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, yang berbahagia Datuk Dr. Roslina binti Nazmi, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi, yang berusaha Puan Norizan binti Arifin, Penasihat Undang-Undang, yang berbahagia pengarah-pengarah bahagian dan tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Pertamanya, marilah kita sama-sama bersyukur kehadrat Ilahi
kerana dengan limpah dan kurnianya, kita semua diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir di Majlis Perhimpunan Khas Amanat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Kami juga mengalung-alungkan hadirin yang menyaksikan Majlis Perhimpunan Khas Amanat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam secara langsung melalui saluran Facebook Jabatan Perkhidmatan Awam. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi memohon keberkatan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, majlis dengan sukacitanya menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Azhar bin Muhammad bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. حينا ربنا بالسلام يا سلام سلمنا أجمعين وجعلنا من عبادك الصالحين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kami merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu ya Allah atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai dan terhingga ini. Maka dapatlah kami berhimpun bersempena dengan majlis perhimpunan khas Amanat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang akan disampaikan oleh Yang Bahagia Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Abdullah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia yang ke-25. Semoga kami beroleh barakah dan rahmat daripada-Mu jua ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Hayyun ya Qayyum. Kami zahirkan rasa kesyukuran dengan penuh pengharapan kerana pada hari ini kami masih diberi peluang untuk meneruskan pencarian rezeki yang melimpah ruah di atas bumi-Mu yang cukup luas ini, ya Allah. Justru, wahai Allah, kami mengharapkan ihsan dan pimpinan jua, agar Engkau tambahkanlah dalam diri kami rasa kesyukuran dan keazaman untuk meningkatkan kualiti kerja, melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh beriltizam dan berintegriti, mengutamakan barakah serta meningkatkan semangat kerja berpasukan dan bekerjasama dalam satu keluarga Malaysia yang tercinta ini. Allahumma ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Jadikanlah segala khidmat bakti kami pada tahun-tahun yang sudah dan akan datang sebagai ibadat di sisi-Mu jua ya Allah. Kurniakanlah jua kepada pucuk pimpinan kami kebijaksanaan untuk meneraju jabatan ini dengan penuh produktif, berinovasi dan cermelan. Ya Allah, Engkau satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim dan semangat perpaduan dalam kalangan kami. Seiringkanlah langkah keluarga perkhidmatan awam ini menuju kejayaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Azhar bin Muhammad yang atas bacaan doa sebentar tadi. Para hadirin yang dihormati sekalian, ucapan setinggi tahniah kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Abdullah atas pelantikan sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang ke-25 dan selamat datang ke Jabatan Perkhidmatan Awam. Sebelum kita meneruskan majlis pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit latar belakang Yang Berbahagia Datuk Seri KPPA. Untuk makluman semua, Yang Berbahagia Datuk Seri KPPA berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Politik Kepujian dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Ijazah Sarjana Pentadbiran Awam dari Universiti Meiji Jepun.
Beliau memulakan kerjaya dalam perkhidmatan awam pada 1 Disember 1992 sebagai penolong setiausaha di bahagian istiadat Jabatan Perdana Menteri. Yang berbahagia Datuk Seri KPPA juga pernah berkhidmat di pelbagai kementerian dan jabatan, antaranya di Pejabat Penasihat Pendidikan dan Latihan London, Jabatan Penyiaran Malaysia, Kementerian Kewangan dan Kementerian Kerja Raya. Seterusnya, yang berbahagia Datuk Seri telah dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia pada 11 Februari 2021. Dan kini, yang berbahagia Datuk Seri telah dilantik sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang ke-25 berkuat kuasa pada 10 Februari 2022. Berikan tepukan kepada yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Abdullah. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama mendengar amanat yang akan disampaikan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Justru itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Abdullah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, untuk menyampaikan amanat beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih saudari pengacara majlis. Yang bahagia Datuk Dr. Roslina binti Lazimi Timbalan, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam bahagian operasi. Bahagia Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, pengarah-pengarah bahagian Jabatan Perkhidmatan Awam. Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan dan penjawat awam yang saya hormati sekalian. Pertamanya, saya ingin merakamkan rasa kesyukuran saya atas lantikan sebagai Ketua Perkhidmatan Awam yang ke-25 bagi meneruskan amanah dan tanggungjawab ke arah memajukan Perkhidmatan Awam Malaysia. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi ucapan tahniah kepada saya atas pelantikan ini. InsyaAllah, tanggungjawab ini akan saya laksanakan dengan sebaik mungkin berkat sokongan dan kerjasama semua warga Perkhidmatan Awam. Terima kasih. Para hadirin yang saya kasih sekalian, Perkhidmatan Awam mempunyai sejarah yang panjang, tetapi sejarah yang gemilang ini akan terhenti kiranya kita tidak membawa perubahan dan kita tidak lagi akan dilihat relevan. Kita perlu sedari bahawa sebenarnya pandemik COVID-19 telah mengajar kita untuk berani berubah. Dalam kekangan pandemik yang begitu mencabar, kita masih berjaya melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita melalui pendekatan inovatif. Pandemik ini telah mencetuskan kita untuk bergerak ke perubahan yang selama ini kemungkinan besar tidak berlaku. Kita telah menggabungkan segala tenaga dan minda, memecahkan silo, dan kita berjaya memenuhi hasrat dan aspirasi rakyat. Kita sedia maklum bahawa seluruh dunia ketika ini sedang berubah. Mau tidak mau, negara kita juga akan terkesan secara langsung dan tidak langsung daripada perubahan geopolitik, demografi, iklim dan sebagainya. Kesemua ini akhirnya akan memberi kesan kepada negara dan kepada kesejahteraan rakyat. Sudah sampai masanya untuk kita berubah dan bersedia dari sekarang supaya kita mampu menghadapi perubahan dan cabaran mendatang. Perubahan memerlukan kepada pemangkin atau catalyst. Dalam hal ini, the real catalyst adalah setiap individu penjawat awam. Kita adalah game changer for a better future. Sejarah membuktikan bahawa penjawat awam adalah ejen perubahan yang efektif dan tidak dapat dinafikan dalam pembinaan negara. Para hadirin yang dikasihi sekalian,
Untuk Perkhidmatan Awam menjadi organisasi yang terus kekal relevan, saya ingin mengajak semua penjawat awam untuk bersama-sama mencipta sejarah baru, melandaskan 4 fokus utama, iaitu pertama, menjenggar semula penjawat awam. Kedua, landscape baru organisasi awam. Ketiga, perkhidmatan awam kalis masa hadapan, future proof. Dan keempat, bergerak bersama ke hadapan. Fokus pertama, menyegar semula penjawat awam. Setelah hampir 88 tahun JPA ditubuhkan, itu 1934. Peranan dan sumbangan JPA kepada perkhidmatan awam adalah amat besar. Beri satu tepukan kepada JPA. JPA sentiasa berperanan sebagai nadi kepada pengurusan perkhidmatan awam. Dan perkhidmatan awam perlu melangkah lebih jauh dengan membangunkan jenama branding yang tersendiri selaras dengan trend global semasa. Kita patut menjadi lebih proaktif dan berupaya meramalkan apa yang akan berlaku dan melakukan persediaan sewajarnya. Tidak wajar kita bersifat reaktif sahaja dan bertindak hanya apabila satu masalah muncul. Saya amat mengharapkan kita sama-sama dapat merealisasi perkhidmatan awam sebagai sebuah organisasi yang dinamik serta bersifat pemudah cara, a facilitative civil service, dan bertindak mengurangkan parameter birokrasi secara rigidity. Supaya organisasi awam terus kekal relevan, penjawat awam hendaklah mempunyai daya ketahanan yang tinggi, resilient, anjal, fleksibel, tangkas, agile dan berinovasi, inovatif. Sifat-sifat ini mestilah dilengkapkan dengan nilai integriti yang tinggi. Kita juga adalah menjadi penjawat awam yang berpaksi kepada rakyat, citizen-centric, dan berfikiran realistik serta sentiasa bersedia untuk menyelesaikan pelbagai masalah merentas kementerian dan agensi demi kesejahteraan rakyat. Justru amalan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah dan produktiviti perkhidmatan awam dan meningkatkan kepercayaan rakyat, the public trust. Ini juga adalah selaras dengan amanat yang bagi Tan Sri Datuk Seri KSN baru-baru ini pada 11 Februari lepas yang mana menegaskan pendekatan SWIFT, iaitu akronim bagi Speed, World Class Knowledge, Inspirational, Flexible dan Technology Based. Seharusnya perkhidmatan awam juga perlu menyelami dan menghayati konsep yang dicadangkan oleh Baginda Tan Sri KSN. Secara umumnya, pendekatan ini menggesa kita semua untuk mengambil apa-apa tindakan dengan pantas dan tidak berlengah, sense of urgency. Selain itu, bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan adalah sentiasa berkesan dan menepati keperluan semasa, kita hendaklah mengambil amalan dan praktis terbaik dari dalam dan luar negara untuk jadikan panduan. Di peringkat penjawat awam pula, setiap pegawai perlu memupuk nilai-nilai positif yang berupaya menjadi inspirasi kepada pihak lain dalam pelaksanaan amanah dan tanggungjawab. Penjawat awam juga diperingatkan untuk mengambil inspirasi daripada tokoh-tokoh ternama, termasuklah past experience yang boleh mendorong kita meningkatkan usaha dan tabik urus yang baik. Perkhidmatan juga perlu disampaikan dalam bentuk dinamik dan tidak rigid. Di samping memanfaatkan perkembangan teknologi semasa seperti platform digital selaras dengan inisiatif My Digital. Perkhidmatan awam memerlukan modal insan yang mempunyai kebolehan berfikir secara realistik serta analitis berdasarkan data dan fakta. Dalam konteks pembangunan kompetensi, perkhidmatan awam akan lebih berjaya apabila penjawat awam mempunyai pertama, kemampuan, capacity, keupayaan dan perwatakan. Capacity, capability dan karakter. Kedua, pengetahuan yang luas dan relevan serta berfikiran strategik. Ketiga, kemahiran teknologi dan kemahiran analitis. Keempat, kemahiran keusahaan, social entrepreneurship. Seterusnya, kemampuan memahami situasi sebenar, sense of reality. Dan juga
kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah, wisdom to solve problem. Dan seterusnya semangat untuk berkhidmat dan sentiasa berusaha untuk menyumbang tenaga ke arah pembangunan negara. Namun, semuanya akan menjadi retorik sekiranya penjahat awam tidak mempunyai kemahiran untuk bertindak pantas. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat 26 yang memberi maksud, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah yang kuat lagi amanah. Dan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 7 yang memberi maksud, jika kamu berbuat kebaikan, sesungguhnya kamu berbuat baik bagi diri kamu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, fokus kedua, landscape baru organisasi awam. Organisasi awam adalah efisien dan efektif. Organisasi sedia ada hendaklah diteliti dan dikaji dari segi saiz, struktur, fungsi bagi memastikan tiada pertindihan dan seterusnya perkhidmatan disampaikan kepada rakyat adalah optimum. Ketua jabatan adalah sentiasa meneliti, mengkaji fungsi sedia ada dan melakukan proses rekayasa business process engineering bagi memastikan organisasi tersebut sentiasa relevan dan memenuhi keperluan semasa serta mendatang. Fungsi yang tidak lagi relevan hendaklah dijumutkan bagi membolehkan kita melaksanakan perkhidmatan dengan lebih berkesan, berpaksi objektif penubuhan organisasi itu sendiri. Reason for existence. JPA merupakan pusat rujukan utama khususnya berkaitan pengurusan dan pembangunan sumber manusia. Sehubungan itu perlu dipastikan segala dasar dan peraturan yang dikeluarkan adalah bertepatan dan relevan sepanjang masa. Bagi agensi pusat seperti JPA, semua dasar dan peraturan yang dikeluarkan perlulah berteraskan keperluan sebenar pelanggan dan berbentuk konsensus. Untuk itu, suka saya menyarankan agar pembangunan perkeliling dan peraturan perlu dilaksanakan dengan lebih beremah dan menyeluruh dengan mengambil kira input dan pandangan terutamanya daripada stakeholder pemegang taruh peraturan berkenaan. Malahan, semua perkeliling sedia ada perlu segera dikaji semula sama ada masih boleh dilaksanakan dalam perspektif semasa. Sesi libat urus yang dilaksanakan di peringkat awal pembangunan dasar akan dapat memastikan tidak timbul sebarang isu selepas dasar itu diperkenalkan. Para hadirin yang dikasihi sekalian, bagi memastikan dasar dan peraturan sentiasa relevan, input atau maklumat juga perlu diperolehi dari pelbagai pihak. Sesi libat urus, town hall, dialog, kaji selidik, online survey, turun padang dan sebagainya perlu dijalankan bagi mendapatkan input atau data yang lebih berkualiti. Pelaksanaan kaedah ini juga adalah selari dan konsep whole of government, whole of society diasratkan oleh kerajaan. JPA juga mempunyai tanggungjawab besar dalam memastikan kejayaan pelaksanaan Wawasan Kemakmuran Bersama, Rancangan Malaysia ke-12 dan program-program bawah bajet 2022. Berapa program dan aktiviti yang berkait secara langsung dalam RMK 12 telah pun dimulakan di JPA, terutamanya yang berkaitan dengan bidang keutamaan A bab 13 melalui strategi mentransformasi perkhidmatan awam dan membentuk pemimpin masa depan. Bagi menggalakkan percambahan idea dan menjana inovasi baru, organisasi awam perlu membentuk satu budaya kerja berprestasi tinggi dan budaya pengurusan tepat. Penggunaan teknologi merupakan salah satu medium untuk kita mencipta inovasi-inovasi baru yang lebih efisien. Perkembangan teknologi, artificial intelligence, robotic process automation, Internet of Things dan sebagainya bukan sahaja mempunyai potensi untuk menambah baik cara kita bekerja, tapi juga telah mengubah cara rakyat berhubung dan berinteraksi dengan kerajaan. Ini menjadikan rakyat atau pelanggan lebih berpengetahuan dan mempunyai harapan yang lebih tinggi terhadap perkhidmatan awam. Sebagai respons kepada keadaan ini, penjawat awam dan agensi kerajaan tidak boleh lagi kekal dengan pendekatan yang lama, tapi perlu menghasilkan idea-idea baru serta sentiasa cuba melaksanakan kerja dengan cara yang terkini.
Kerangka inovasi perkhidmatan awam yang dibangunkan oleh OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development, menjelaskan bahawa inovasi bergantung kepada 4 faktor, iaitu pertama, warga organisasi perlu sentiasa mencari dan mencuba pendekatan baru. Kedua, ilmu dan pembelajaran yang berkaitan perkongsian maklumat, pembangunan pengetahuan dan pembelajaran perlu ditingkatkan. Ketiga, pendekatan dan cara bekerja yang menyokong inovasi perlu dibangunkan. Dan keempat, peraturan dan proses kerja perlu disemak agar menyokong dan tidak mengekang inovasi. Fokus ketiga, perkhidmatan awam khalis masa depan. Para hadirin sekalian, tidak dapat dinafikan masa hadapan kita amat tidak menentu, uncertain. Antara cabaran yang akan kita hadapi termasuklah isu-isu berhubung ketidakstabilan ekonomi global, aging society, penularan wabak pandemik, perubahan demografi, ancaman perubahan iklim dan sebagainya. Jadi dalam menghadapi cabaran-cabaran ini, kita hendaklah bersiap siaga dan membuat persediaan rapi dari sekarang. Melalui platform perkhidmatan yang kukuh, holistik, khalis masa depan, untuk mencapai matlamat ini, kita juga memerlukan keterangkuman idea dan jalinan kerjasama, a networking government, dari semua pihak, termasuklah pihak kerajaan, swasta, badan bukan kerajaan, dan berbagai organisasi community based. Malaysia pernah menjadi negara perdagangan ke-16 terbesar di dunia. Namun, rekod terkini pada tahun 2020 menunjukkan Malaysia telah turun kedudukan nombor 24. Jika kita tidak melakukan sebarang perubahan, daya saing negara akan terus menurun. Jadi, perkhidmatan awam mempunyai peranan utama dalam menjajar semula penyampaian, sistem penyampaian, serta hala tuju melalui dasar-dasar yang fasilitatif untuk meningkatkan penyertaan penglibatan sektor swasta bagi menambah baik KDNK negara. Justru itu, penjawat awam hendaklah mainkan peranan penting dan berhemat lebih efisien untuk memastikan hasrat kerajaan dapat dicapai. Ini secara langsung akan memberi impak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi melalui pewujudan peluang pekerjaan yang baru dan sebagainya. Sebagai penjawat awam, kita perlu mengadaptasi semangat keluarga Malaysia yang inklusif, di mana kita harus saling membantu dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan seterusnya memajukan negara. Bagi memacu kejayaan negara yang kita cintai, semua penjawat awam wajar menghayati konsep collaborative mindset. Konsep ini menekankan kepentingan bekerjasama melalui penjanaan idea dan pelaksanaan tanggungjawab secara bersepadu dan menyingkirkan silos. Pendekatan ini telah saya praktikkan sekian lama dan terbukti berjaya, terutamanya dalam meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan dan mengurangkan kos serta menghasilkan impak yang diharapkan. Sebagai contoh, kejayaan petugas Kereta Klang Valley, pasukan petugas khas dalam menangani pandemik COVID-19 yang sedang memuncak pada ketika itu, membuktikan kerjasama pelbagai agensi, swasta, awam, akan memberi keberhasilan yang positif. Saya percaya konsep ini juga boleh jadikan panduan kepada semua warga perkhidmatan awam. Saya menyuruh warga perkhidmatan awam untuk menggunakan pakai konsep social capital bagi memperkukuhkan kerjasama sedia ada dalam meningkatkan barometer social trust dengan pendekatan keakraban saling hubung kait, bonding, linking and bridging, dapat diimplementasi dalam organisasi dan antara organisasi. Misalnya, negara-negara maju turut mempraktikkan pendekatan ini bagi untuk meningkatkan mutu perkhidmatan mereka. Social capital sememangnya memberi manfaat yang cukup besar dalam memastikan kejayaan penyampaian. Oleh itu, saya menyarankan agar perkhidmatan awam, khususnya di JPA, menjadi role model supaya konsep ini dapat dibudayakan secara holistik. Fokus keempat, bergerak bersama kehadapan. Perkhidmatan awam masa hadapan perlu bersifat dinamik dan responsif terhadap keperluan rakyat dan negara.
Kita perlu bersama-sama membangunkan negara ke arah masa hadapan yang lebih cemerlang. Kita tidak mahu ada yang tertinggal dalam melakukan lonjakan berganda terhadap ekonomi dan kesejahteraan negara ini. Apa yang saya sebutkan sebelum ini adalah bertujuan untuk menjadikan penjawat awam sebagai pemangkin transformasi. Kiranya kita ambil sikap tidak peduli terhadap kepentingan melaksanakan perubahan atau transformasi, perkhidmatan awam akan terjejas dan kita sebenarnya telah culas dalam melaksanakan amanah. Keadaan ini juga lebih membimbangkan apabila statistik menunjukkan kes rasuah di kalangan penjawat awam masih tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 2021, statistik daripada SPRM menunjukkan jumlah penjawat awam yang ditangkap adalah 411 orang. Dalam hal ini, kita harus memulih semula imej perkhidmatan kita dengan amalan budaya kerja berintegriti dan berprestasi tinggi. Apabila kita komited dan bersama dalam melaksanakan perkara-perkara yang saya gariskan, insya-Allah kita akan menyelesaikan pelbagai isu yang sering dibangkitkan, merangkumi isu-isu mikro pengurusan sumber manusia seperti kelewatan kenaikan pangkat dan isu-isu bersifat makro seperti peningkatan bebanan kewangan negara. Jika ini kita dapat laksanakan, pelaburan kerajaan dalam sumber manusia dan infrastruktur perkhidmatan awam akan memberi pulangan yang menguntungkan, return of investment, dan nilai tambah yang terbaik kepada rakyat. Ayolah, marilah bersama-sama kita menjayakan hasrat ini dan aspirasi ini. Peranan serta tanggungjawab kita sebagai penjawat awam adalah sentiasa disemat kemas dalam minda dan hati nuraini kita semua. Apa jua tindakan dalam menggambarkan identiti kita sebagai penjawat awam. Teruskan menjadi penjawat awam yang berintegriti dan profesional. Apa saja yang kita sumbangkan dan usahakan lambat laun akan memberi kesan yang terbaik kepada organisasi, masyarakat dan negara. Perkhidmatan kita adalah tanggungjawab kita. Perubahan perkhidmatan awam bermula daripada kita. Be the change that you wish to see in the world. If you want to change, start yourself, kata Mahatma Gandhi. Dengan itu, saya rasa kita semua harus menghayati konsep penjawat awam ni untuk memberi manfaat kepada yang lain. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Muhammad Shafiq bin Abdullah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atas penyampaian amanat beliau sebentar tadi. Berikan tepukan sekali lagi kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Muhammad Shafiq bin Abdullah atas amanat beliau sebentar tadi. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Seri. Dengan sempurnanya sesi amanat sebentar tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Saya Milah Rabon mewakili pihak penganjur majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua jemputan yang hadir di auditorium ini dan juga yang menyaksikan secara langsung di Facebook Jabatan Perkhidmatan Awam dan memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan sepanjang majlis ini berlangsung. Sebelum kita meninggalkan majlis ini, dengan hormatnya dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Muhammad Shafiq bin Abdullah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan tetamu-tetamu kehormat untuk sesi bergambar. Dimohon untuk semua para hadirin berdiri di tempat masing-masing untuk sesi bergambar. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri KPPA dan tetamu-tetamu kehormat atas penyempurnaan sesi bergambar sebentar tadi.
mengumumkan Yang Berbahagia Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Abdullah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan tetamu-tetamu kehormat meninggalkan majlis. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia.